Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Casing yang saya nak kongsikan dengan anda dalam video kali ini adalah casing yang paling besar saya pernah review dekat channel YouTube Mona Lisa. Panjang dia dalam 516mm dan tinggi 510mm. Bukan ke casing sekarang kecil-kecil ke habis cerah? Casing ni besar sebab dia nak bagi pengaliran udara dalam perut dia tu cantik. So, automatically komponen-komponen di dalam PC tu akan jadi sejuk lah. Casing ni pun dia pernah jadi fenomena satu ketika dahulu. Ketika tu tak ramai orang main custom PC ni. Siapa-siapa yang nak kan satu PC untuk overclocking, dia mesti cari casing ni lah, iaitu Cooler Master Half. Cuma Cooler Master buat balik Cooler Master Half ni, dia bagi sentuhan-sentuhan baru supaya masih lagi valid untuk tahun 2022. So, saya akan cerita dengan lebih detail tentang Cooler Master Half yang diberi tagline Homecoming Classic ini. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okay guys, saya nak kongsikan dengan anda satu lagi fakta menarik tentang Cooler Master Half 500 ni. Selain dari dia pernah jadi fenomena, jadi kegilaan, pujaan ramai overclocker ataupun PC gamer power user satu ketika dahulu, Half ni juga mempunyai maksud yang tersendiri. H, high, A, air dan juga F adalah flow. Bermaksud high air flow. Ini adalah sebuah casing yang betul-betul fokus kepada aliran udara dekat dalam dia. That's why dia jadi tumpuan ramai overclocker yang panaskan prosesor dia. So, ini dia Cooler Master Half 500 White Edition. Dia ada juga warna hitam. Kemudian, macam saya bagi tahu kepada anda di awal video tadi, saiz dia gergasi guys. Panjang dalam 516mm, tinggi dalam 510mm dan lebar dalam 224mm. Dia punya berat tu 9.5 kg. So, kita kena fikir 2-3 kali dulu in case nak letak casing ni di atas meja komputer kita. Kalau tak, tumbang guys. Alright, saya akan go through satu persatu dari dia punya exterior hingga dia punya interior. First kali kita tengok dia punya mesh yang ada dekat bahagian hadapan. Dia diperbuat dari fully metal supaya senang kita cuci kalau ada debu-debu melekat dekat dia. Kemudian casing ni dia dah datang dengan 2 biji kipas yang besar gedabak 200mm dekat bahagian hadapan. Salah satu penambahbaikan yang Cooler Master bagi dekat Cooler Master Half 500 2022 ni, dia punya kipas dekat bahagian hadapan ni datang dengan ARGB. Tapi dari segi dia punya speed fan lebih kurang sama lah. Macam saya bagi tahu tadi, dia punya mesh ni dari besi tapi frame dekat tepi tu adalah plastik. Overall untuk build quality Half ni memang solid habis lah. Lepas tu bahagian belakang dia nampak lebih kemas compare dengan versi sebelum ni. PCIe extension slot dia ada 7 sebab ini adalah mid tower casing walaupun saiz dia gergasi tu. Dan dia punya penutup tu jenis detachable. Kalau kita tak nak guna, kita boleh pakaikan dia balik. Overall build quality untuk Cooler Master Half 500 ni sangat solid. Kalau budak yang berat dia dalam 20 hingga 30 kilogram naik pun tak ada masalah lah. Dan top panel dia ada satu magnetic filter yang bersaiz lagi besar dari 360mm. Dan salah satu benda baru yang ada dekat Cooler Master Half 500 ni, dia datang dengan port USB-C. Kalau sebelum ni tak ada, tapi sekarang ada lah. I/O port dia bagi saya lengkap. Dia datang dengan 2 USB-A 3.0, kemudian ada power button, ada combo audio jack dan kita ada satu reset button yang mana kita boleh modify button ni jadi LED button juga. Kemudian baru ada USB-C. Okay, ini bahagian dalaman dia. Seriously luas gila. Dia punya panjang ruang dalaman tu dalam 470mm. Dia punya kedalaman tu dalam 190mm. Maksimum graphic card yang kita boleh masukkan dekat casing ni ialah 410mm, which is saya tak pernah jumpa lagi graphic card yang sepanjang tu. Kemudian tinggi
CPU cooler yang paling maksimum lah dalam 167mm. Jarak antara top panel ke skru motherboard tu dalam 60mm tebal, dan jarak antara skru motherboard ke bahagian hadapan ke front fan tu dalam 190mm. Macam anda nampak sekarang saya pasang cooler master liquid ML360 V2 RGB dekat casing ni, dekat bahagian atas tu tak ada masalah langsung. Atas atau depan ni kita boleh pasang AIO yang bersaiz 360. Lepas tu cooler master bagi kepada kita satu ARGB fan dekat bahagian belakang sebagai exhaust fan. Kemudian ada satu lagi benda yang baru dekat cooler master half 500 ni, dia bagi kepada kita satu kipas yang kita boleh adjust dia punya angle, dia punya sudut tu, sama ada kita nak sedut udara dari atas turun ke bawah, sejukkan storage kita, ataupun kita boleh sejukkan graphic card kita seperti yang saya sedang buat sekarang lah. But sebelum ni pun saya dah pernah bagi tahu kepada anda, untuk kebanyakan casing tahun 2022 dia punya airflow, dia punya cable management dah pun mantap, walaupun anda beli yang harga RM100 Malaysia. Kalau anda seorang casual gamer, anda on PC anda 2 hari lepas tu anda off dia, tak ada masalah untuk anda beli mana-mana casing. Cuma kalau anda memang overclocker, lepas tu anda hardcore, anda guna PC 30 hari non-stop macam tu, seriously anda patut beli cooler master half 500 ni. Kemudian dari segi cable management sama juga, kebanyakan casing yang ada pada tahun 2022 mempunyai cable management yang mantap. Cuma untuk half 500 ni dia punya lubang-lubang kabel tu berada pada on point lah. Dia bukan sahaja letak lubang tu pada tempat yang betul, dia pun bagi kepada kita rubber grommet, dan bahagian atas tu cable root dia macam tersorok sikit. So dia punya casing ni akan nampak lagi kemas lah. Actually ruang di bahagian belakang motherboard tray tu luas untuk kita buat cable management. Tapi kalau anda pakai kipas yang banyak macam saya ni, macam cooler master liquid 360L, dia jadi serabai macam ni lah. Lagi-lagi kalau anda nubis kubis macam saya, memang tak ada solution. Actually cooler master half 500 ni dia datang dengan satu fan hub, yang mana dia punya fan hub ni dah lekat dekat situ, susah untuk kita ubah. In term of storage pula, dekat depan ni kita boleh letak dua storage hard disk yang bersaiz 3.5 inci, dan kalau nak guna SSD 2.5 inci kita boleh letak dua dekat belakang motherboard tray. Proses pemasangan hardware ke dalam casing ni memang simple gila sebab space dia luas. Even kita dah pasang radiator 360 dekat bahagian atas, still untuk kita cucuk kabel dekat motherboard dekat ruangan atas tu pun senang gila, tak ada masalah langsung. Satu-satunya benda yang buat saya frustrated dekat cooler master half 500 ni ialah dia punya PSU cover tu. PSU cover dia dari plastik, bukan dari besi ataupun aluminium. Itu sajalah, yang lain bagi saya memang cantik gila. Sebagai kesimpulan, adakah patut untuk anda beli cooler master half 500 ni? Kalau anda memang tak kisah sebuah casing yang besar, anda cari sebuah casing yang airflow dia mantap, seriously anda patut beli cooler master half 500 ni dengan harga RM459 Malaysia. Bagi saya berbaloi gila. Walaupun ada juga YouTuber yang kata harga dia overpriced, tapi bila kita tengok balik dia punya apa yang dia offer kepada kita tu, dan kita bandingkan dengan casing-casing lain yang setara dengan dia, bagi saya sangat-sangat berbaloi lah. Dia datang dengan dua version, warna putih dan juga warna hitam. Terpulang pada anda lah nak beli warna apa. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.